Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi fi Syarhil Arba'in. Kitab Al-Wafi syarah kepada hadis 40 yang disusun oleh Al-Imamul Hafiz An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi dalam hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 di bawah tajuk ambil yang mudah, tinggal yang payah. Iaitulah hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mana haitukum anhu fajtanibuh." Apa-apa yang aku larang kamu tinggalkan. "Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa saja yang aku perintahkan supaya kamu lakukan, maka lakukanlah sedaya upaya kamu. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Binasanya orang dulu daripada kamu sebab banyaknya pertanyaan mereka kepada nabi-nabi. Wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan perselisihan mereka terhadap arahan para nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi para pelajar sekalian, kita sudah bincang 6 isu yang dapat diambil daripada hadis ini. Sambungan kita pada kali ini as-sabi', isu perkara yang ke-7 yang diambil daripada hadis ini, iaitu dar'ul mafasid. Dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah terjadinya kerosakan lebih utama daripada mendatangkan kemaslahatan. Mana satu benda ni maslahah pun ada, membawa kerosakan pun ada. Maka kita kena utamakan yang bahaya dulu daripada yang maslahah. Ini tajuk perbincangan kita di sini. Masih lagi kita duduk di bawah kategori seperti yang kita bincang dalam siri yang lepas, iaitulah ketat dalam masalah larangan, lega dalam masalah arahan. Sebab Nabi SAW bila sebut larang fajtanibu, Nabi terus kata putus, berhenti, jauhkan dia. Tetapi dalam arahan berbeza. Nabi kata fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah sedaya upaya kamu. Artinya dalam bab larangan tidak ada kompromi, toleransi. Dalam bab arahan ada toleransi. Baik, kita masih lagi dalam perbincangan tajuk ini. Di bawah tajuk menolak kerosakan, didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Baiklah para pelajar sekalian, kita tengok. Hadhihi qa'idatun fiqhiyatun 'ammah. Tuan Syekh kata ini adalah merupakan satu kaedah, prinsip fiqh yang umum. Para ulama fiqh telah mengambil wada'hal fuqaha, mereka letak kaedah ini berdasarkan kepada apa yang mereka fahami daripada arahan syarak, tasdidus syari' fi amril manhiyat. Undang-undang syarak agak keras dalam perkara larangan. Bila bab larang, Nabi sebut satu je, fajtanibuh, jauhkan, tinggalkan. Wa ma'naha, maksud dianya, apabila sesuatu perkara itu berlawanan, satu sudutnya maslahah, satu sudut lagi mafsadah, kerusakan. Apabila kita buat yang maslahah, maka terlaksanalah kerusakan. Apabila kita tolak kerusakan, hilang dia punya maslahah. Ini saya harap para pelajar buka telinga, buka mata, sebab perbincangan kita ini perlu kepada penelitian. Maka fa innahu yatahattam,
Kalau berlaku berlawan begini, maka menjadi kewajipan kepada kita muraat, mengambil kira sudut menolak kerusakan, sama ada dengan perbuatan ataupun dengan cara kita tinggalkan, lebih utama daripada mencari kemaslahatan. Sebab apa? Tengok sebab. Dia kata li'annal mafasid. Kerana benda kerusakan itu yasra'un tisharuha. Cepat dia punya tersebaran dia. Tersebar cepat. Sebab benda-benda rusak ni, benda-benda punah ni, mudah tersebar. Dan kesan dia kepada manusia juga laju. Sebagaimana lajunya api yang membakar rumput-rumput yang kering. Itu ibarat kata. Maknanya benda rusak ni cepat merosakkan masyarakat. Nak banding dengan benda baik. Benda baik ni slow nak boleh kita pulih manusia. Tapi nak rusak, kejap je. Allahu Akbar. Contohnya sini. Belum contoh lagi. Faminal hikmah kebijaksanaan syarak. Apa bijak dia? Al-hazm wal hailulah. Kita mesti menyekat. Kita sekat mencegah sebelum berlakunya keburukan yang tersebut. Kita mencegah sebelumnya berlakunya keburukan yang tersebut. Maka pencegahan adalah lebih baik daripada rawatan. Itu dia dalam kaedah kata, pencegahan lebih baik daripada rawatan, walaupun akan terhasil daripada tindakan itu halangan untuk memperolehi kemanfaatan atau kelambatan dalam memperolehi manfaat yang tersebut. Mungkin kita jadi, dia panggil terlambat kita dapat manfaat, tapi kita kena bersihkan dulu, tolak dulu kemudaratan. Manfaat mari sedikit, kita kata alhamdulillah. Tapi kalau mudarat masuk dulu, manfaat mungkin langsung tak ada. Ini yang kita bimbang. Baik. Di antara tatbiqat ni pelaksanaan kaedah ini. Apa dia contoh-contoh yang disebut oleh para ulama Islam dalam masalah ini? Contoh dia panggil tatbiqat. Yang pertama, melarang menjual inab, anggur, kepada orang yang kita tahu dia akan buat arak. Orang ni kalau dia beli anggur, dia bukannya makan, bukan buat jus, tapi dia peram buat arak. Dia buat apa? Buat arak. Walaupun dia ditawarkan dengan harga yang lebih tinggi daripada yang lain. Kalau jual dengan kami bayar harga special. Sebab apa? Dia jual arak lagi mahal tinggi. Kalau bagi orang jual jus di jalan, RM2 sebotol, siapa segelas RM5. Tapi arak RM50. Maka dia sanggup bayar mahal. Maka di sini dua berlawan. Mafsadah, maslahah. Maslahah kita dapat duit. Kita dapat duit, kan? Mafsadah dia buat arak, memabukkan orang. Bila orang mabuk, macam-macam cakap, kerusakan banyak, lebih banyak daripada maslahah yang didapati. Maka di situ janibil mafsadah kita tekankan dari sudut kerusakan. Jangan duk kira macam hari ni lah. Hari ni kilang arak kenapa tak nak tutup? Kenapa tak nak tutup? Sebab maslahah dianya hasil mahsul negeri. Tapi mafsadah dia banyak ke tidak? Sangat banyak. Apa yang tak banyaknya? Yang pertama, benda tu haram. Yang kedua, mudarat pada orang. Berapa ramai dah sudah berlaku kes langgar mati, langgar pemandu mabuk dan sebagainya, banyak. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah dilarang menjalankan perniagaan arak atau pemprosesan penghilangan arak, walaupun dalam perniagaan yang demikian mendatangkan keuntungan yang lumayan atau mewujudkan maslahah kebaikan dari segi ekonomi. Bila kita buka kilang arak, kerajaan dapat hasil, orang anak-anak muda yang menganggur, yang tak ada kerja boleh bekerja. Itu maslahah, kan? Yang seumpama dengan demikian itu adalah sebarang urusan atau pekerjaan terlibat dengan unsur haram dari segi syarak,
tapi dia punya kerusakan dia lebih besar daripada maslahah, maka wajib kita kena halang. Wajib kita kena larang. Tak boleh kita pandai-pandai pergi buka kilang arak. Sebab apa? Sebab maslahah yang sedikit, tapi mafsadah dia lebih besar. Dan semua perkara lah yang perbuatannya boleh pergi kepada haram dari sudut syarak, kiaskanlah seumpamanya itu. Baik, contoh yang ketiga, wa kadzalik. Begitulah juga hukumnya. Ini sensitif sikit ni pihak muslimat. Dilarang wanita bekerja di luar rumah walaupun padanya terdapat manfaat bagi wanita itu. Sekiranya manfaat banyak, boleh gaji, boleh pulih ekonomi. Tapi dia dilarang sekiranya waktu di tempat kerja itu terdapat pergaulan bebas antara laki-laki dan wanita yang tidak terkawal. Masuk tempat kerja ni jadi masuk dalam macam kandang kambing, kata orang. Tak peduli aurat, tak peduli etika, tak peduli dari sudut muruah. Yang laki-laki perempuan bercampur gaul habis. Maka ataupun terdapat keadaan bersunyi-sunyian, dia panggil khalwat, laki-laki wanita. Duduk dua orang sebilik, tempat jauh tak ada orang, kan? Ataupun maka larangan ini untuk menolak sebarang natijah buruk yang pada kebiasaannya terhasil daripada keadaan semikian itu. Maknanya kalau kita duduk di tempat sunyi, pergi kerja dalam hutan, kilang, dua laki-laki perempuan yang tak ada orang lain dah contohnya, natijah ini termasuklah fujur, kejahatan. Boleh bawa kepada zina dan tergelincir dalam perbuatan-perbuatan hina dan sumbang. Bahkan kaum lelaki juga dilarang daripada bekerja di tempat yang seumpama ini. Maka pelaksanaan terhadap kaedah ini boleh dapati pada furu' cabang-cabang masalah yang banyak lagi. Dia bawa kepada kita beberapa contoh je lah. Kita pun nampak dah contoh kan. Nampaklah mana kalau wanita ni keluar rumah, pergi bekerja di tempat yang sangat berbahaya, yang menyebabkan berlakunya khalwat, berlakunya pergaulan yang tidak terkawal, maka kita mengatakan haram wanita itu bekerja. Tapi kalau macam wanita kita sekarang ni kerja di pejabat yang terbuka ramai-ramai, insya-Allah tidaklah menjadi larangan sebagaimana yang dibimbangi itu. Tapi kalau tempat itu bahaya, tak sesuai, tak boleh. Dalil untuk kaedah ini mungkin juga boleh disandarkan kepada apa? Boleh disandarkan kepada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda kepada satu hukum yang telah sabit mengenai larangan atau cegahan daripada terhadap seorang wanita daripada bermusafir berseorangan tanpa ditemani atau disertai oleh suaminya atau salah seorang mahramnya dari kalangan lelaki. Telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Mana hadis ini sahih, Bukhari Muslim yang meriwayatkan, kan? Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Manakala lafaz hadis ini daripada Muslim. Tuan-tuan jangan pening. Kita kadang-kadang kita baca hadis ini riwayat Bukhari Muslim, wal lafzu li Muslim, wal lafzu lil Bukhari. Artinya ada perbezaan lafaz, perbezaan perkataan. Tetapi muallif pilih perkataan lafaz yang ada dalam Bukhari. Dalam hadis ni perkataan lafaz dalam Muslim. Itu telitinya para ulama hadis menukilkan hadis-hadis ini kepada kita. Menukilkan hadis ini kepada kita, maka sangat teliti dia punya perbahasan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masirata yawmin illa ma'azi mahramin. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bermusafir dalam satu perjalanan panjang satu hari, melainkan bersamanya mahramnya, sama ada illa ma'azi mahramin, sama ada dia ditemani oleh mahram dia, adik-beradik dia laki-laki, ataupun ditemani oleh suaminya sendiri, barulah boleh pergi.
Hadis ini bagaimana kita nak tatbik ni zaman kita hari ni. Zaman hari ni boleh katakan orang travel main-main ya seorang-seorang. Bukan dalam negeri, antarabangsa. Nak gimana tu cik, puan? Oh, ada meeting bisnes di UK. Seorang dia pergi, suami tak ikut, suami ada kerja lain. Nak gimana tu? Jepun. Nak gimana tu? Yang tak boleh perginya Mekah. Mekah masalah. Kan? Mekah kena ada mahram. Sebab syarat kerajaan Saudi nak pergi Mekah kena ada mahram. Sebab dia nak tatbik, nak laksanakan hadis ni kepada orang-orang yang nak buat ibadat. Dia takut tercela dia punya ibadat. Tapi kalau nak pergi musafir tempat lain, pergi ya. Cuma di sini ada perbahasan para alim ulama. Bagaimana dalam keadaan hadis ini sekarang ini. Jadi ada yang mengatakan hadis ini terpakai dengan hadis yang ada sekarang. Tak boleh musafir orang perempuan sewenang-wenangnya tanpa mahram. Ada juga mengatakan sekiranya keadaan sudah aman, keadaan aman damai, maka diharuskan. Tapi panjang perbahasan. Saya pun rasa tak nak masuk dalam perbahasan ni. Cuma kita nak ambil dalil kepada darul mafasid muqaddam. Orang perempuan bermusafir itu banyak faedah dia. Dia boleh bisnes, dia boleh tu boleh ni. Tapi kalau membawa mafsadah besar, masalah yang kecil tadi terhenti. Tak boleh pergi. Kita tengoklah. Contohnya kalaulah wanita nak musafir ke negara yang sangat berbahaya. Nak sampai di sebuah negara, contoh kita kata, sampai negara ni orang hidup macam kambing. Macam ayam itik je. Laki-laki perempuan bercampur, isteri orang ke bini orang ke tak peduli. Maka ketika itu tak boleh pergi. Yang lain-lain itu ada perbincangan. Wallahu alam. Baiklah para pelajar sekalian. Kita itu dalil agak jarang disebut di sini. Ini tuan Syekh kita kata wa ma'al jadir wa minal jadir bizikri. Mahram tu apa? Tanda pelajar. Mahram bukan muhrim. Ada setengah orang ni bila sebut suami ke siapa, dia kata ini muhrim. La, muhrim makna orang yang haram nikah dengan kita. Itu makna muhrim. Mahram, tengok dalam kitab ni. Mahram ialah seorang laki-laki yang haram menikahinya untuk selama-lama. Itu dia panggil mahram. Macam suami itu memang sudah nikah pun. Muhrim orang yang pakai ihram. Kita pakai ihram, pakai kain dua helai, itu dipanggil muhrim. Jangan bertukar kan. Muhrim mahram lain. Baik. Agak jarang disebutkan di sini iaitulah bahawa iktibar kewujudan maslahah atau penghasilan kerusakan mafsadah adalah sesungguhnya dibina di atas dalil zanni. Dalil zanni ini sangkaan yang kuat, yang ghalib, yang kebiasaannya bukan di atas tahqiq yang pasti. Jadi biasanya kalau buat begini, ini kesan dia. Memadailah untuk kita larang. Tak semesti kena jadi 100% baru nak larang. Lah. 80%, 90% membawa mafsadah, kita kata dilarang. Itu maksud zanni. Maka dipelihara akan kerusakan pada kebiasaannya yang ianya tersebar luas. Jadi kerusakan pula dia panggil meluas dia punya asy-sya'i, al-ghalib asy-sya'i. Maknanya biasanya luas benda tu. Dan tidak diambil perhatian akan perkara yang jarang berlaku. Benda-benda yang jarang tak boleh buat hukum secara umum. Dia panggil sebagaimana kata di para ulama an-nadir la hukma lahu. Yang jarang, yang pelik itu tidak dijadikan landasan hukum. Maksudnya, jika pada kebiasaannya sesuatu itu akan mendatangkan kebiasaan dan dalil zanni dibina di atasnya, maka sebarang pertimbangan bahawa kerusakan itu jarang berlaku tidak diberi sama sekali. Jadi kalau kita tengok benda tu jarang berlaku, jadi kita pun sangkaan kita pun tidak kuat benda ni, maka itu dipanggil kita letaklah di tepi perkara itu. Justru itu setiap kali atau selagi mana suatu perbuatan itu pada dugaan zanni yang ghalib bahawa kerusakan itu akan wujud daripada perbuatan tersebut,
maka ianya dilarang. Walaupun ia tidak memiliki dalil qat'i atas demikian itu, begitu juga hukumnya. Sekira berlaku kerosakan adalah satu kebiasaan adat, dan walaupun kejadian ini berulang beberapa kali tanpa menghasilkan tanda kerosakan, ia tetap dilarang. Jadi biasanya benda ni akan berlaku. Contohlah dalam Islam ni, yang tadi disebut tadi, pergaulan bebas. Bila ada pergaulan bebas, akan berlakulah benda-benda yang tak baik. Ada juga yang tak bebas tu. Negara-negara yang fasad, yang rusak tu, bebas aja bergaul, tak ada berlaku benda ni. Siapa cakap tak berlaku? Kita yang tak tahu, kan? Biasanya berlaku. Cuma oleh kerana dia tidak ada pencegah maksiat, jadi maksiat dia tu tak jadi jenayah. Ana waktu bincang dalam masalah enactment jenayah syariah dulu untuk negeri kita ni. Jadi dia orang buat kajian lah. Dia tak kenapa di negara barat tak timbul pula isu ni. Isu ni macam tak ada. Kita kata nak ada warna. Bagi dia tak salah. Benda tak salah apa nak ada je. Macam kita hari ni juga. Bila ada SOP, ada orang langgar nampak salah. Waktu tak ada SOP, tak ada pula. Itu kaedah. Bagi dia minum arak bukan jenayah. Kecuali mabuk yang langgar orang. Zina bukan jenayah. Suka sama suka apa masalah. Bagi kita dalam Islam kita mengharamkan zina, mengharamkan riba, haramkan rasuah, haramkan minum arak. Jadi semua itu jenayah dari sudut syarak. Baik, dalam kaedah kata la-i'tibara lil mafsadatil marjuhah. Tidak ada i'tibar pada kerosakan yang terhasil daripada jumlah yang kurang daripada kemaslahatan. Maknanya mafsadah marjuhah. Maknanya yang rusak sikit sangat. Nak banding dengan peratus yang kebaikan tu tak cukup, maka kita kena tolak. Kita letak dia tu tidak rusak. Dibenarkan ataupun harus perkara itu berlaku. Terdapat beberapa perlakuan atau tindakan yang terhasil daripadanya sesuatu kerosakan. Akan tetapi ia mewujudkan maslahah yang nyata dan jelas. Mengatasi kerosakan dengan banyaknya. Benda ni nampak rusak. Tetapi kerusakan itu lebih besar daripada apa yang terhasil daripada kita merusakkan benda itu lebih baik daripada tak rusak. Macam mana ni? Oleh yang demikian dia diharuskan perlakuan yang demikian itu, ataupun adalah diharuskan atau ianya diwajibkan memandangkan maslahah lebih banyak mengatasi kerusakan. Macam mana nak buat ni? Kerusakan tidak akan dipertimbangkan kerana ia diatasi oleh kemaslahatan. Benda ni bertembung. Nak jaga maslahah dengan kerusakan yang timbul. Contoh di sini sangat jelas. Tuan-tuan tengok contoh, baru kita nampak. Contoh demikian ia seperti diharuskan memotong anggota yang sakit orang kencing manis. Afanallahu wa iyyakum. Allah Ta'ala selamatkan saya dan tuan-tuan dan puan-puan semua. Amin. Bila orang ni kena kencing manis yang kronik, kaki dia sudah membusuk, buruk dah kata orang. Maka doktor telah memutuskan bahawa anggota itu mesti dipotong untuk menjamin kesinambungan kelangsungan hidup. Kalau awak nak hidup, kaki kena buang. Tengok tuan-tuan, dia berlawan di antara dua. Kan, mafsadah dianya potong kaki. Sayang kaki kita ni. Kalau tak sakit lah, orang mari nak beli 2 juta kaki saja. Rasa saya tak jual. 2 juta pakai kaki pelesu. Buat apa? Kan? Tapi bila sudah sakit, doktor nak potong, selek mata. Potong doktor. Allahu Akbar. Tak ada ubat lain dah ke? Nak kata apa? Pasrah. Maknanya, mafsadah dianya potong kaki. Masalah dia nak jaga nyawa, nak jaga yang lain-lain anggota itu lebih besar. Maka itu dia panggil ini. Maka anggota itu begitu juga pembohongan. Satu contoh yang pertama dulu. Contoh yang pertama potong kaki lah, kita kata potong kaki. Contoh yang kedua, begitu juga pembohongan yang dilakukan dengan maksud islah, pembaikan antara dua orang yang bertelagah. Cakap bohong haram. Mafsadah cakap bohong. Tetapi kalau kita tak bohong, dua orang ini tak akan berdamai.
tak akan berbaik. Maka maslahah dia mendamaikan antara dua sahabat, dua orang ini, maslahah. Maka mafsadah, kerusakan, keburukan bercakap bohong tadi terhapus, duduk tenggelam dengan maslahah yang besar. Maka boleh kita pergi ke awak dia ni, mak, Allah, saya baru ya minum air dengan dolah. Mamak dengan dolah kelahi. Apa? Dolah kata apa aku? Allah, dia kata, kalau lah boleh minum sekali air dengan mak, rasa happy hidup atas dunia ni. Sejak kita berpisah ni, kita tak berbaik dua orang ni, sunyi hidup saya. Padahal dolah tak cakap pun. Ni mamak ni, si orang tengah ni cakap bohong, maslahah. Ya kau dia kata gitu. Ya. Takkanlah awak tak ingat kita dulu zaman kita tiga dulu kan. Oh, happy. Masuk bukit, turun hutan, masuk. Dia pergi kat mamak pula, mak. Dolah cakap. Dia pergi kat dolah pula, mamak. Akhir sekali gini ya. Petang besok kita jumpa tempat biasa tu. Bawah pokok mana-mana tempat kita selalu lepak dulu. Minum-minum teh kat sana. Tengok, maslahah, islah, zatul bain. Mafsadah, bohong. Banyaklah itu contoh-contoh lah yang dibuat. Mana kita kena tengok maslahah, mafsadah. Macam potong kaki tadi lah. Sebab itulah dalam undang-undang Islam nampak keras. Orang yang mencuri dipotong tangan. Potong tangan pencuri, mafsadah ke tidak? Mafsadah. Habis tangan, kena cabut. Tapi maslahah dia, bila orang seorang pencuri dipotong tangan di hadapan khalayak ramai, bahkan tangannya digantung di simpang 3 supaya orang tengok ini tangan pencuri. Sama kalau kamu berani curilah, nak tengok tangan gantung kat sini. Maslahah dianya, orang akan nakalam minallah. Allah Ta'ala bagi satu pencegahan yang besar bahawa manusia tak akan berani mencuri. Ni curi senyap. Masuk mahkamah denda 200 sengih suka, denda 2,000 tak ada apa. Ni sudah curi, tengok tangan tak ada. Itu tu hudud tu. Ini masalah mafsadah kita kena ingat. Ni kita duk kira kesian. Waktu dia mencuri barang orang tu, awak tak kesian? Banyak lagi lah kan. Baiklah para pelajar sekalian, contoh-contoh ini yang serupanya kembali pada kaedah di mana beramal dengan kerusakan yang lebih ringan, mengambil kerusakan yang lebih ringan daripada dua kerusakan utama. Mana dua-dua ni rusak, tapi kita akan ambil yang mana lebih ringan. Yang mana lebih ringan, itu dia panggil kaedah al-amalu bi akhafil mafsadataini tafadiyan li ashaddihima. Kita ambil salah satu, dua-dua ni rusak, tapi kita ambil mana yang lebih ringan. Contohlah kita kata orang yang nak potong kaki tadi. Potong kaki ke, doktor kata tak payah potong kaki, boleh je kita ubati. Kena mas, kena laser dia, kena kemo, kena apa, sakit lah. Mana lebih berat? Kemo sakit sampai tercabut rambut kepala, sakit. Tapi kaki masih wujud. Tapi kalau potong, itu dia panggil, kita nak ambil manakah mudarat yang lebih ringan. Itu dalam bahasa ialah. Kerana itu, kerosakan akibat wujudnya anggota yang sakit tanpa dipotong, yang boleh menamakkan riwayat hidup seorang itu adalah lebih buruk daripada kerosakan sekira memotongnya. Potong hilang kaki tapi nyawa masih ada. Dan kerosakan berterusan permusuhan dalam kalangan manusia yang boleh mewujudkan perbalahan, kebencian dan menimbulkan peperangan adalah lebih buruk daripada kerosakan pembohongan itu, di mana pembohongan itu tidak mendatangkan mudarat pada orang lain dan tidak mempersia-siakan atau merugikan hak lain. Masing-masing kita boleh mendamaikan. Itu dua kaedah, dua contoh yang diberi. Baiklah para pelajar sekalian, kita pindah kepada isu yang ke-9. Isu yang ke-9, bagi jemaah yang ada buku sama dengan saya warna hijau ni, muka surat 107. Dalam hadis tadi Nabi kata, sesungguhnya binasanya umat terdahulu. Apa punca binasa? Binasa dengan sebab banyak bertanya. Maka kita tulis sebab yang ke-8. Min asbabi halakil umam. Sebab yang ke-8 di antara sebab kebinasaan, kemusnahan satu-satu bangsa dengan sebab apa? Tengok hadis ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa
Di antara sebab-sebab kemusnahan umat-umat terdahulu dan hancurnya perpaduan mereka, leburnya kekuatan yang ada pada mereka, dan sebab yang menjadikan mereka berhak menerima azab daripada Allah Azza wa Jalla yang memusnahkan mereka sama sekali hingga ke akar umbinya adalah terdiri daripada dua perkara. Tengok. Punca binasanya umat dulu, dua sebab. Sebab yang pertama, banyaknya persoalan dan membebankan diri dengan soalan-soalan yang pelik-pelik. Itu yang pertama. Yang kedua, perselisihan dalam perkara-perkara tertentu dan tidak wujudnya mereka itu berpegang beramal dengan syariat Allah Azza wa Jalla. Maka dua sebab. Sebab pertama, banyak bertanya yang tak ada faedah. Sebab yang kedua, banyak berlakunya pertembungan pendapat dengan arahan nabi-nabi mereka. Akhirnya mereka dibinasakan. Baik. Penjelasannya seperti berikut. Kita bagi pada penjelasan. Yang pertama, letak nombor. Yang pertama, an-nahyu anis su'al. Larangan, cegahan daripada bertanya. Banyak bertanya yang tak ada faedah. Kalau tanya nak tahu sungguh, nak beramal, tidak dilarang. Kena tanya kalau tak faham. Jangan sudah tak faham pun tak tanya. Itu salah. Ini tak faham, tak tanya. Faham pun tanya. Banyak sangat tanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang sahabat-sahabatnya pada umumnya daripada memperbanyakkan soalan yang dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bahaya tanya Nabi ni, dia akan bertukar hukum nanti. Pada Nabi, takut bimbang keadaan demikian itu akan menjadi sebab wujudnya hukuman yang berat menjadi bebanan ke atas seorang hamba Allah dengan sebab bertanya. Mungkin tanya banyak, hukuman ringan jadi berat. Macam dalam siri lepas kita sudah bincang tentang seorang yang bertanya Nabi, bila Nabi salah beritahu, haji diperdukan ke atas kamu, ada seorang sahabat, dikatakan nama dia Al-Aqra' bin Habis, dia tanya, setiap tahun Rasulullah. Maka Nabi kita marah. Jangan tanya apa yang aku tak bagi tahu. Maka soalan-soalan menanya ini dilarang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tujuan apa larangan bertanya banyak ni? Tujuan apa? Yang pertama, menutup pintu bagi orang yang suka memutablikkan lidahnya dengan soalan. Allahu Akbar. Tanda tuan-tuan, nak tutup pintu saddan libabit tanattu' wat takalluf. Orang yang suka duduk tanya pelik-pelik. Ramai juga orang ni suka tanya yang pelik-pelik lah. Kita kadang-kadang kita nak kuliah, dia duduk tanya kat depan ni soalan-soalan pula. Soalan tak ada faedah mana pun. Duduk tanya murtabak tu murtabak ni kan. Tanya kat rukun semayang berapa, nak tahu dia faham ke tidak. Yang kedua, menghalang terwujudnya bebanan. Nak halang dengan sebab undang-undang yang ringan jadi berat. Jangan tanya. Yang ketiga, mengelakkan daripada menyibukkan diri dengan perkara yang tidak memberi manfaat kepadanya atau yang tidak bersangkutan dengannya, dan soalan tentang sesuatu yang tidak mempunyai manfaat walaupun ianya tidak memudaratkan. Maka tiga sebab. Kalau zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam takut bertukar hukum daripada ringan jadi berat. Yang kedua, nak tutup pintu-pintu orang yang melampau suka tanya. Ini satu. Yang ketiga, supaya manusia ini tak sibuk dengan qila wa qala. Maka ini alhamdulillah. Yang keempat, menghalang orang muslimin daripada mengikut jalan orang-orang sebelum mereka yang suka berdebat dan bertikam lidah. Semua benda nak kelahi belaka. Allahu Akbar. Telah diriwayatkan dari Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada mendengar akan apa yang diperkatakan orang dan daripada berkata-kata dan banyak bertanya serta melakukan sesuatu yang menyebabkan harta menjadi pupus. Tak apa faham terjemahan dia. Bahasa Arab sedap.
Nabi yanha an qila wa qala. Tanda ni pelajar. 3 perkara Nabi larang. Yang pertama, qila wa qala, dengar-dengar cakap. Orang kata. Saya dipahamkan. Ini bahasa wartawan. Dia tak mau kena saman. Dia kata saya dipahamkan. Orang cakap, dengar-dengar kabar, itu dia panggil qila wa qala. Jangan duduk ikut benda ni. Jangan. Nabi larang kita. Ini kita kuat sangat ni. Ada setengah orang ni dalam Facebook dia batu api terus. Asyik duduk lagu orang yang kerja dia. Baik kita tinggalkan dia, jangan duduk friend dengan dia sebab dia membawa fitnah kepada kita. Yang kedua, kasratus soal, banyak sangat bertanya benda tak ada faedah. Kalau tanya nak tahu, tanyalah. Tapi kalau tanya nak menguji, usahlah. Awak nanya kau ustaz. Atau tanya nak mengganggu majlis, jangan. Yang ketiga, idha'atul mal, iaitu Nabi kita larang mensia-siakan harta. Harta ada pergi beli benda tak berfaedah. Beli benda alat-alat yang tak berfaedah, itu dipanggil idha'atul mal. Maka para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW di kalangan Muhajirin dan Ansar memahami situasi ini. Mereka tak tanya benda-benda yang remeh-temeh, yang kecuali yang betul-betul terdesak nak tahu hukum, baru dia pergi tanya Nabi SAW. Boleh ke tak boleh? Baru dia tanya. Orang yang mantap iman dalam hati dia, kan? Jadi dia ikut je apa yang Nabi sebut, ikut. Kalau tak faham benar, baru dia tanya. Maka ada kalanya dia tak berani tanya sendiri. Dia suruh Sayyidina Abu Bakar pergi tanya lah. Suruh orang ni suruh tanya. Dia suruh siapa, Bilal, tolong tanya Bilal. Rasulullah SAW, kami tak faham gini. Dia tanya. Dia tanya Aisyah. Itu sahabat-sahabat. Jadi oleh kerana mereka ini hidup bersama dengan Nabi SAW, Nabi menyampaikan wahyu yang sampai kepada dia. Wahyu mari daripada faiza ma hadas. Bila berlaku benda-benda yang diperlukan, Nabi beritahu. Mereka pergi tanya Nabi SAW, Allah Ta'ala turun ayat Quran memberi jawapan. Contohnya, maka Nabi SAW larang sahabat-sahabat, jangan tanya banyak. Apa yang aku beritahu, lakukan. Nanti tanya banyak, dibimbangi takut bertukar tajuk. Daripada hukuman ringan jadi berat dengan sebab kita tanya. Maka disitulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menghuraikan tafsir ayat Quran, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kamu bertanya kepada Nabi sallallahu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, saya menyusahkan kamu. Kalau ditukar hukum, tak macam tadi kan? Nabi kata kena pergi haji. Pergi haji. Dia pergi tanya pula berapa kali? Setiap tahun ke? Allahu Akbar. Cari pasal. Surah Al-Ma'idah 101, kata di Ibnu Abbas, unzuru. Tengok, tunggu. Bila iza nazal Al-Quran, bila Quran turun, terjawablah persoalan-persoalan yang berlaku. Seumpama apa yang kita belajar pada waktu pagi. Kan, Uwaimir Al-Ijlan, Hilal bin Umayyah mari tanya Nabi SAW tentang masalah nak tuduh isteri yang curang macam mana. Mereka tu mari tanya sebab dia sudah tersepit. Dia sudah, orang panggil lekat dah, tak nak pergi. Tak tuduh, tak repot, nanya. Takkan kita nak bela anak orang lain. Bila kita repot, undang-undang qazah sudah ada 80 kali sebab atas belakang. Macam mana? Jadi dia tanya benda realiti yang berlaku. Adapun orang-orang Badui, tuan-tuan tengok kitab. Saya nak ringkaskan dia. Kalau baca kitab ni lambat. Adapun orang Badui, orang kampung yang datang ke Madinah, mereka tidak memahami protokol. Dia tanya je apa yang dia nak tanya. Maka Rasulullah SAW memberi kelonggaran untuk mereka bertanya sebab nak memudahkan urusan mereka. Dia mari pun sekejap. Dia pun tak ada protokol, dia nak tanya Rasulullah sekian. Oh, mudah bagi dia. Kan, maka Nabi wa tazwidan lahum, dan Nabi nak beritahu kepada mereka apa yang mereka nak tahu tentang urusan agama. Bahkan mereka duduk sekejap ya. Kadang-kadang dia datang pagi ni, dia tanya-tanya Nabi, petang dia balik. Maka ada sebahagian daripada sahabat ni, dia tak hijrah ke Madinah, dia datang je. Datang, lepas tu dia balik. Kenapa?
Tujuan dianya nak jadi orang yang boleh bertanya. Kalau dia sudah berhijrah duduk Madinah, dia sudah jadi orang bandar, tak boleh lagi bertanya soalan yang pelik-pelik. Jadi sekarang ni dia tak mau terikat dengan protokol, dia pun tak nak pindah. Seorang sahabat, tengok ni. Nama dia Nawas bin Sam'an. Nawas bin Sam'an. Dia kata apa? Aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu, aku duduk bersama dengan Nabi di Madinah setahun. Tidak ada perkara yang menghalang untuk aku berhijrah terus ke Madinah kecuali nak ambil peluang untuk bertanya. Menarik ini ni. Jadi bila orang itu sudah hijrah jadi orang bandar, orang Madinah, tak boleh lagi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia mari sebagai orang panggil berzair, orang ziarah, orang kampung, dia mari tanya, dia balik. Jadi dia boleh. Itu kata di Nawas bin Sam'an. Dan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Badui ini sangat menggembirakan orang Madinah, Muhajirin ke orang Ansar. Sebab apa? Sebab mereka ni tanya soalan simple yang kita tak berani nak tanya. Tak berani nak tanya. Contohnya orang Badui mari, ya Rasulullah, ajarkan kepada saya amalan yang boleh bawa saya ke syurga, bebas daripada neraka. Nabi ajar 2-3 patah, balik. Dia pun balik sekejap je dia. Masya Allah. Riwayat Muslim, Imam Muslim meriwayatkan bahawa nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dilarang daripada bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Tak boleh tanya benda pelik-pelik. Maka kami gembira sangat sekiranya ada orang kampung, orang Badui datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya. Jadi bila tengok orang Badui mari nak tanya Nabi, sahabat-sahabat yang besar-besar ni buka telinga. Tengok ada soalan. Nak kita nak tanya tak boleh. Sebab itu ada setengah orang ni dia bagi pas soalan ke orang lain kan. Kalau kita ada forum ke ada, kita nak tanya sendiri ustaz, kita malu. Tulis soalan, awak tanya kan. Jadi Badui juga kita pun. Masya-Allah. Contohnya sebuah hadis yang terakhir lah, kita tutup cerita ni. Imam Bukhari dan Muslim meriwayat daripada Anas, seorang laki-laki orang kampung jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mari tanya soalan yang tak akan ditanya oleh Abu Bakar dengan Umar. Apa soalan dia? Mata sa'ah. Bila kiamat ya Rasulullah? Takkan Abu Bakar nak tanya, dia tahu dah benda ni. Nabi sallallahu tak marah. Orang Badui, Nabi tanya dia, wailak wa ma'adatalaha, apa awak tanya soalan macam ni? Dah mu tahu ada kiamat, apa awak persiapan awak? Apa persiapanmu sambut kiamat, nak jumpa kiamat? Dia pun jawab, ya Rasulullah, saya ni tak banyak persiapan. Solat sunat tak ada, puasa sunat tak banyak. Illa anni uhibbullaha wa rasulah, tetapi saya sayang kepada Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Nabi sallallahu, innaka ma'aman ahbabta, engkau akan dibangkit oleh Allah azza wa jalla bersama dengan orang yang kamu sayang. Mu sayang ke siapa? Sayang Allah, sayang Rasul. Akhirat esok mu duduk dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, kata Anas, wa nahnu kazalik, kami macam tu juga Rasulullah, sayang kepada Allah dengan Rasul. Qala Anas, fa farihna yawma idzin farhan shadidan. Kami gembira pada hari tersebut dengan kegembiraan yang sangat suka, sebab kita dapat satu anugerah. Nabi SAW beri satu pengiktirafan, kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu sayang di akhirat esok. Mu sayangnya siapa? Sayang dengan Allah, sayang dengan Rasul, dapat. Kita atas dunia pun kita sayang dengan siapa? Atas dunia ni mu sayang dengan siapa? Sayang kepada penyanyi-penyanyi, artis-artis, pelakon-pelakon, dah lah kafir, dah apa ni? Sayang dengan siapa? Walak kita pada siapa? Sayang kepada geng-geng kafir, walaupun dia ni bukan Islam, nampak anti pada Islam, tapi oleh kerana dia geng kita sayang juga. Tunggulah bangkit sekali dengan dia di akhirat esok. Hati-hati tuan-tuan dan puan-puan. Hadis ini sahih dalam Bukhari dan Muslim. Kata Anas apa dia? Kami sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, sayang kepada Abu Bakar,
sayang kepada Umar, aku mengharapkan aku dibangkit bersama mereka pada hari akhirat esok. Kata siapa? Kata di Anas radhiyallahu anhu. Kita pun nak kata juga, kita sayang kepada Allah, sayang kepada Rasul, sayang kepada para sahabat, sayang kepada semua keluarga Nabi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bangkitkan kita di akhirat esok bersama dengan mereka. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi isu yang ke-9. As-su'alu wa hukmuhu. Soalan dan hukum bertanya. InsyaAllah dalam sini akan datang. Apakah hukum bertanya? Boleh tak boleh? Tunggu dalam siri yang berikutnya. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.